Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berdasarkan kereta akhbar ini, semuanya tajuk-tajuknya adalah berkaitan dengan dasar fiskal. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan dasar fiskal. Okey, kita teruskan. Pertama kita tengok dulu apakah dimaksudkan dengan dasar fiskal ataupun kita panggil dasar belanjawan. Okey, di mana dasar fiskal merupakan langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan G dan sistem pencukaian atau T, tax bagi mencapai matlamat ekonomi. Okey, juga boleh kita takrifkan sebagai dasar kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan sistem pencukaian T untuk mempengaruhi perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, ada dua dasar fiskal. Yang pertama, dasar ataupun penstabil automatik ataupun setengah dipanggil pemantap automatik. Yang kedua adalah dasar fiskal budi bicara. Okey, di mana penstabil automatik adalah satu alat yang dapat mengecilkan ayunan kitaran perniagaan secara automatik atau dengan sendirinya lah. Manakala bagi budi bicara, dia akan mengubah corak perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai bagi mengatasi masalah inflasi dan deflasi. Dia bagi menyelesaikan atau mengatasi masalah inflasi dan deflasi ikut keadaan. Okey, penstabil automatik ada tiga. Yang pertama, cukai progresif dan cukai berkadar. Yang kedua, skim insurans pengangguran. Dan yang ketiga, dasar harga minimum. Manakala budi bicara juga ada tiga. Yang pertama, mengubah G saja atau mengubah perbelanjaan kerajaan saja. G itu adalah perbelanjaan kerajaan. Ataupun mengubah T saja, mengubah cukai saja. T adalah tax cukai. Ataupun yang ketiga, mengubah G dan T sekaligus secara serentak. Okey, secara serentak dua-dua sekali lah. Kita guna nombor 1, nombor 2 tu serentak. Okey, ibarat dia macam gear auto ataupun gear manual lah. Penstabil automatik adalah gear auto dan budi bicara adalah gear manual. Maksudnya mengikut keadaan. Jadi ini adalah rajah ayunan kitaran perniagaan. Jadi didapati garis kelok warna hitam lah KNK potensi. Bila sebut potensi ini adalah semakin lama semakin tinggi lah, semakin meningkat. Kelok warna hijau adalah merujuk kepada kitaran perniagaan tanpa dasar fiskal. Maksudnya belum dilaksanakan dasar fiskal. So ada masanya berlaku keadaan beza yang besar antara yang berlaku dengan yang potensi. Itu mungkin berlaku ekonomi melambung ataupun inflasi. Kemudian yang satu tu di bawah. Maksudnya yang dicapai, yang berlaku adalah lebih rendah daripada potensi. So, mungkin berlaku menyesat ekonomi ataupun deflasi. Maksudnya ada tiga keadaan. Kadang-kadang lebih ekonomi lebih daripada yang potensi. Ada masanya sama dengan potensi. Ada masanya lebih kurang lagi daripada potensi. Jadi apabila dilaksanakan dasar fiskal, jadi kelok yang warna merah, warna putus-putus tu, warna merah putus-putus, dapati so dia mengecilkan daripada yang hijau tu besar, beza antara potensi dan yang sebenar, maka dikecilkan, jadi kecil sikit. So sekiranya berlaku inflasi yang tinggi, maka dia mengurangkan inflasi, dan sekiranya berlaku melesatan yang teruk, maka dia mengurangkan daripada berlakunya kemelesatan atau deflasi yang teruk. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, ibarat dia penstabil automatik ni adalah seperti gear auto dengan manual lah. So kita tengok kat sini, kereta kalau dia guna gear auto letak D drive, maka dia jalan lah. Okay, dia tak kisahlah apa yang dari segi perjalanan tu, tak perlu tukar-tukar gear dah. Okay, dia berjalan dengan sendirinya, automatik. Dan kalau manual lah, kita akan ubah ikut keadaan lah. Sekiranya naik bukit, tukar gear yang lain, lebih berat, turun bukit pun laju, tak boleh gear ringan. Jadi manual ataupun budi bicara tu mengikut keadaan. Kita ubah ikut keadaan. Okey, kita teruskan. Kita tengok dulu dengan lebih detail lah berkaitan dengan penstabil automatik.
Yang pertama tadi adalah cukai progresif dan berkadar. Di mana cukai progresif adalah kadar cukai bertambah bila pendapatan bertambah. Okey, manakala cukai berkadar adalah kadar cukai tetap pada setiap tingkat pendapatan. Okey, jadi jumlah cukai yang akan dibayar akan meningkat mengikut kadar cukai. Okey, jadi ia akan mengurangkan kenaikan pendapatan boleh guna. Seterusnya dia akan menyebabkan atau mengurangkan kenaikan dalam permintaan agregat AD. Dan akhirnya dia akan mengurangkan kenaikan terhadap pendapatan negara. Okay, yang kedua, skim insurans pengangguran. Okay, merupakan bayaran pindahan oleh kerajaan, di mana pekerja akan bayar sumbangan kepada tabung pengangguran, ataupun kerajaan akan menyediakan dana lah bagi memberi allowance kepada penganggur. Okay, tenaga buruh menganggur akan diberi allowance pengangguran oleh kerajaan. Dan seterusnya yang ketiga adalah dasar harga minimum. Ni kita dah belajar dah masa mikro lagi, di mana kerajaan meletakkan tingkat harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Tujuannya adalah untuk menjamin kestabilan harga. Jadi kerajaan melaksanakan dasar harga minimum akan menyekat kejatuhan tingkat harga kurang daripada tingkat harga minimum. Ini bertujuan untuk membantu petani ataupun pengeluar lah bagi meningkatkan pendapatan. Okey, kita teruskan. Kita teruskan pula dengan budi bicara. Okey, ada 3 keadaan tadi, mengubah G saja, atau mengubah T saja, atau mengubah kedua-duanya serentak. Okey, tengok dulu yang mengubah G saja. Ada 2 keadaan kita kata tadi. Mengikut keadaan budi bicara. Okey, kitaran perniagaan ada 2. Satu inflasi, ekonomi melambung. Dan yang kedua kita ada deflasi ataupun ekonomi meleset. Okey, masa inflasi dari segi perbelanjaan kerajaan, kita perlu kurangkan perbelanjaan kerajaan. Okey, di mana kita tahu kalau G turun, maka AE perbelanjaan negara akan turun dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan negara. Dan sebaliknya ketika deflasi, apa yang perlu kita buat? Kita tambahkan perbelanjaan kerajaan. Okey, kerajaan akan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Jadi kita tahu apabila G naik, maka perbelanjaan negara akan naik. Dan seterusnya pendapatan negara juga akan naik. Okey, ini adalah melalui contoh pengiraan lah. Okey, di mana mengubah perbelanjaan kerajaan, kita boleh tambah G atau kurangkan G. Jadi kita tengok kat sini lah. So apabila G bertambah, kalau bertambah saya gunakan warna hijau. Maksudnya kalau kat situ G bertambah, pendapatan negara yang baru juga Y1 warna hijau juga, itu maksudnya meningkat. Okey. Dan sekiranya kurangkan G, maka pendapatan negara Y1 juga warna merah maksud berkurang. Okey, ni saya gunakan pendekatan pengganda lah. Boleh juga guna pendekatan yang biasa tu, Y mesti tambah I tambah G1. Satu menunjukkan yang baru lah. Okey, yang kedua mengubah T sahaja. Sama juga 2 keadaan. Ketika inflasi, ekonomi melambung, ataupun ketika deflasi. Okey, kalau masa inflasi, kita akan tambahkan, kerajaan akan naikkan cukai. Dan ketika deflasi, kurangkan cukai. Jadi apabila kita tambahkan cukai semasa inflasi, cukai naik, dia akan mempengaruhi pendapatan boleh guna. YD adalah pendapatan boleh guna. Seterusnya akan mengurangkan penggunaan. Penggunaan akan turun. Seterusnya AE ataupun AD akan turun dan beri kesan kepada pendapatan negara juga akan turun. Okey, kalau masa deflasi pula, kita kurangkan T, kurangkan cukai. Apa jadi apabila cukai dikurangkan, maka pendapatan boleh guna akan meningkat. Seterusnya penggunaan meningkat dan seterusnya AD ataupun AE akan meningkat dan menyebabkan pendapatan negara akan juga turut meningkat. Okey, ini adalah contoh pengiraan. Okey, pendapatan negara asal 2170. Jadi mengubah cukai merujuk kepada tambah cukai ataupun turunkan cukai. Jika tambah cukai, jadi pendapatan negara yang baru berkurang. Warna merah tu berkurang daripada 2170 kepada 2130. So ini juga menggunakan pengganda lah. Saya menggunakan pendekatan pengganda lebih mudah. Dan sekiranya turunkan cukai, maka pendapatan negara akan meningkat.
Okey, kita dah tengok tadi kalau inflasi kita akan naikkan cukai, tambah cukai. Ketika deflasi kita kurangkan cukai untuk naikkan Y lah. Okey, dan yang ketiga adalah ubah kedua-duanya G dan T secara serentak. Jadi yang nombor 1, nombor 2 tadi kita lakukan secara serentak. Okey, masa inflasi dan deflasi. Masa inflasi kurangkan G, kurangkan belanja kerajaan dan naikkan cukai. Ataupun sebaliknya masa deflasi tambahkan perbelanjaan kerajaan dan dalam masa yang sama kurangkan cukai. Okey, ni serentak. Okey, seterusnya kita kaji satu lagi. Dasar fiskal budi bicara ni ada pula yang 3 keadaan. Satu, dasar fiskal mengembang. Yang kedua, dasar fiskal menguncup. Dan yang ketiga, dasar fiskal seimbang ataupun terimbang. Okey, mengembang. Untuk mengatasi masalah deflasi ataupun pengangguran kitaran. Bagi menguncup, atasi masalah inflasi. Dan bagi dasar fiskal seimbang, atasi masalah deflasi ataupun pengangguran kitaran dan juga inflasi lah. Okey, kita tengok dulu keadaan dia. Dasar fiskal mengembang di mana? Okey. Mengembang maksudnya kerajaan menurunkan cukai atau meningkatkan perbelanjaan kerajaan untuk atasi deflasi atau pengangguran. Okey, di mana juga dikenali sebagai dasar belanjawan kurangan. Okey, senang cerita, bila mengembang ni dia akan menyebabkan pendapatan negara meningkat. Okey, dalam keadaan deflasi kita nak naikkan pendapatan negara. Jadi mengembang merujuk pada kita nak naikkan pendapatan negara dengan cara menurunkan cukai ataupun meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Kedua, dasar fiskal menguncup. Menguncup pula kita mengurangkan pendapatan negara yang akan menyebabkan pendapatan negara berkurang, iaitu tindakan kerajaan meningkatkan cukai atau menurunkan perbelanjaan kerajaan untuk atasi masalah inflasi. Jadi masa inflasi kita akan naikkan cukai dan turunkan G lah. Okey, jadi pendapatan negara akan berkurang. Juga dikenali sebagai dasar belanjawan lebihan, iaitu T, cukai hasil lebih besar daripada G, perbelanjaan kerajaan. Dan yang ketiga, dasar fiskal seimbang. Seimbang kat sini, kerajaan meningkatkan cukai dan perbelanjaan kerajaan, okey, dalam jumlah yang sama untuk atasi deflasi atau pengangguran kitaran. Ataupun dengan kerajaan menurunkan T dan G serentak sama nilainya untuk atasi inflasi. Okey, ini contohlah pengiraan. Okey, mengembang, tambahkan G, turunkan T. Dua-duanya menyebabkan Y1 dia warna hijau. Y1 dia meningkatlah maksudnya. Okey, dan kalau menguncup, okey, kita naikkan G, naikkan T dan turunkan G. Okey, dapati Y1 dia warna merah, maksudnya pendapatan negara berkurang. Menguncup yang menyebabkan pendapatan negara tu berkurang lah. Okey, untuk dasar fiskal seimbang. Okey, seimbang maksudnya dua-dua serentak. Dasar fiskal seimbang. Tambah G 50, tambah T juga 50. Naikkan dua-dua. Ataupun turunkan dua-dua. Okey, ni kes naikkan dua-dua. Jadi bila kita naikkan dua-dua, saya juga masih lagi menggunakan pendekatan menganda lah, lagi mudah. So, dapati perubahan pendapatan negara tu bersih dia telah ditolak yang berubah. Perubahan pendapatan disebabkan oleh bertambahnya G ataupun perubahan pendapatan negara apabila bertambahnya T, maka dapat bersihnya adalah tambah 50 positif, maksudnya pendapatan negara meningkat. Dan keadaan kedua, turun dua-dua, turunkan G dan T serentak pada keadaan yang sama. So perubahan Y apabila G turun menyebabkan Y berkurang sebanyak 250, dan kerana T turun menyebabkan pendapatan berubah bertambah 200. Jadi bersihnya adalah perubahan dalam pendapatan tu negatif, negatif 50. Jadi maksudnya pendapatan negara berkurang. Okey, ini adalah berkaitan dengan dasar fiskal mengembang, menguncup dan
seimbang. Okay, ini lastlah berkaitan dengan kelok keseimbangan itu perubahan G dan perubahan cukai. Okay, yang pertama tu perubahan G, maksudnya sekiranya G naik maka AE beralih dari A kosong sama dengan C tambah I tambah G kosong kepada naik AE 1 C tambah I tambah G 1. Jadi kita yang berubah G lah sebab yang berubah perubahan pemilihan kerajaan. Okey, perubahan maksudnya apabila AE kosong ke AE 1 Y naik daripada Y kosong ke Y 1. Dan apabila G turun maksudnya daripada AE kosong ke AE 2. Okey, daripada C tambah I tambah G kosong kepada C tambah I tambah G 2. So, menyebabkan pendapatan negara berkurang daripada Y kosong ke Y 2. Jadi seperti mana yang kita tengok tadi lah, apabila G naik, AE naik, Y naik. Dan sebaliknya jika G turun, AE turun, Y akan turun. Dan cukai pula, bila cukai dia tak secara direct di dalam kita punya nampak kat kelok lah. Sebenarnya cukai dia akan memberi kesan kepada si penggunaan. Jadi kat situ apabila cukai diturunkan, so AE beralih daripada AE kosong ke AE 1, C kosong tambah I tambah G kepada C 1 tambah I tambah G. So kat situ yang beza adalah C kosong dengan C 1 lah, apabila AE kosong ke AE 1. Dan sekiranya cukai dinaikkan maka dia akan mempengaruhi C. C akan turun nanti. Jadi daripada AE kosong, C kosong tambah C tambah I, C kosong tambah I tambah G kepada AE 2. Iaitu C2 tambah I tambah G. So, maksudnya AE turun. AE turun, pendapatan negara turun. Jadi kita tengok dekat bawah tu kesimpulan. Bila cukai turun, YD pendapatan boleh guna naik, penggunaan naik. Maksudnya AE naik dan pendapatan negara akan meningkat. Jadi hubungan songsang antara cukai dengan pendapatan negara. Okay. Dan sebaliknya jika cukai naik maka YD akan turun, penggunaan turun, perbelanjaan ringgit turun dan sebenarnya pendapatan negara akan meningkat. Okay, ini adalah sedikitlah penerangan berkaitan dengan dasar fiskal. Okay, dari segi jenisnya iaitu ada dua, pesawat matematik dan juga budi bicara. Dan juga kita juga telah bincangkan berkaitan dengan dasar fiskal mengembang, menguncup dan juga seimbang. Sekian, terima kasih.